Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan juga para sahabat dan seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang ke rancangan baru kita, Belajar Lahjah Arab episod 1. Okey, kalau kita dah sebut tentang belajar lahjah Arab ni, mestilah kita nak bercakap Arab kan? Kalau kita tak bercakap, so macam mana kita nak tahu keluar lahjah Arab tu ke lahjah Melayu? Okey, jadi apa khabar semua yang di sana di Singapura, Malaysia? Selamat tengah hari. Tengah hari ke? Zuhur dah hampir asar kejap lagi. Dan di sini pada waktu pagi jam 10 pagi, selamat pagi kepada semua yang sedang menonton dari Arab Saudi. Ahlan wa sahlan bikum. Ahlan wa sahlan Ustazah Rafi'ah Ismail, Ustazah Siti Zabania, Ustaz Kamaluddin, Ustazah Nadia, Ustazah Azizah Ali, Ustazah Siti AK, Ustazah Rehan. Saya ambil je mana-mana saya sempat ni. Ustazah Cucu Purnama, Cucu Purnama nama. Ustaz Jakarta boleh ikut gabung ya, enggak apa-apa. Ahlan wa sahlan biki. Okay, insyaAllah baik, mudah-mudah senang-senang aja kita akan belajar bahasa Arab. Ustazah Arifah Ipa Jasjan, Ustaz Pak Long Bikers, masya-Allah sentiasa setia mengikuti kami. Pak Su Maksu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam kepada semua yang berikan salam. Okey, baik. Ini adalah kita punya kelas pertama kelas pertama belajar lahjah Arab. Jadi doa-doakanlah semoga kita dapat teruskan kelas kita ni. Mungkin kita ambil 2 minggu, 2 kali dalam seminggu, boleh jadi 3 kali, kita tengok pada masa. Okey, dan sebenarnya bila saya nak ajar cakap Arab, sebab ni kira macam bahasa Arab komunikasi lah kan, belajar lahjah Arab. So tak seronok sebenarnya kalau saya bercakap sorang-sorang. Jadi insya-Allah setiap kali saya buat live belajar lahjah Arab, kita akan ada bersama-sama kita ustazah seorang lagi ataupun nanti kita tengok macam mana. Yang penting akan ada orang lain yang akan berkomunikasi dengan saya. So untuk hari ini dengan rasa bangganya atau dengan rasa berbesar hati, saya ingin memperkenalkan salah seorang lagi daripada pelajar Universiti Ummul Qura yang akan bersama-sama dengan kita. Jadi fatatafadhali al-mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Salimah? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah sihat walafiat. Okey, so inilah dia, saya ingin memperkenalkan kepada semua yang sedang menonton, sedang mengikuti kita semua. Inilah dia Ustazah Fatin Daud. Okey, dan seperti mana saya cakap dengan antum semua tadi, Ustazah Fatin Daud merupakan salah seorang pelajar Malaysia. Kalau saya seorang pelajar Singapura di Universiti Ummul Qura, Ustazah Fatin Daud merupakan seorang pelajar Malaysia di dalam Universiti Ummul Qura. Jadi, apa kata Ustazah Fatin, boleh tak Ustazah memperkenalkan diri? Okey? Pastinya. Okey. Jadi saya nama penuh Fatin Anis Atira Daud. Tapi nama panggil senangnya Fatin sajalah. Ustazah Fatin. Asal saya dari Malaysia, di Bangi, Selangor, dalam Selangor. Jadi sekarang saya base di Jeddah. Sebelum ni 15 tahun di Malaysia, kemudian 4 tahun di bumi Austria, kemudian 2 tahun di Malaysia, kemudian ke Jeddah pula di Arab Saudi ni. Okey, Masya Allah. Jadi Ustazah Fatin kita
Kalau saya menetap di Makkah Al-Mukarramah, tapi Ustazah Fatin kita menetap di Jeddah, dan Jeddah pun actually it's also Mekah region lah kan. Salah satu wilayah di Ya, Mekah ni juga Hijaz berdekatan ya. saja. Dan kerana saya tahu, kerana Ustazah Fatin belajar di Universiti Ummul Qura, ibu ayahnya yang merupakan apa? Pensyarah Pensyarah Pensyarah. di universiti mana Ustazah Fatin? Di Malik Abdul Aziz di Jeddah. Universiti Malik Abdul Aziz. Ya. Di Jeddah. Okey, jadi ayahnya merupakan seorang pensyarah, lecturer seorang profesor kita panggil, betul? Profesor Daud. Ustaz. Kita kata dalam bahasa Arab Ustaz. Dalam bahasa Arab Ustaz. Ustaz Daud yang mengajar di Jeddah, di salah satu universiti di Jeddah. Jadi anaknya Fatin ni, Ustazah Fatin belajar di Universiti Ummul Qura dan ada rumah sewa di Mekah. Jadi kalau waktu hari-hari kuliah akan ada di Mekah kan, pergi ke kuliah. Jadi itulah dia, alhamdulillah. Jadi insya-Allah setiap kali kalau saya akan buat kelas, kita akan bergabung, bergandingan dengan Ustazah Fatin untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab. So insya-Allah kelas bahasa Arab kita akan sangat santai, seronok kan, tak perlu lama-lama sangat, tapi kita apply cakap Arab tu dalam lahja Arab. Betul tak Ustazah Fatin? Ya, betul. InsyaAllah kita apply semua yang kita dah belajar kan. Yes, insyaAllah. Okey, jadi untuk para penonton semua, seperti biasa, seperti mana kalau saya ajar Al-Quran, kalau saya ajar apa-apa pun, saya nak anda di rumah sana walaupun anda tidak ada depan mata dalam dewan ke apa kan, saya ingin anda turut sama ikut cara kita cakap, cara kita belajar. Okay. Jadi insya-Allah dengan cara itu, dan lepas kita belajar apply terus. Okay. So apakah kita punya topik yang terbaik lah kalau kita nak start pada hari ini, iaitu ialah topik kita, beri salam, jawab salam. Okay. Alah Ustazah, beri salam, jawab salam, semua orang boleh buat kan. Okay. Tapi kita nak tengoklah beri salam, jawab salam yang macam mana. Okay, jadi apa kata kita mulakan kita punya kelas pula ialah kita punya sesi pelajaran lahjah Arab ni pada hari ini, insya-Allah. Okey, baik. Untuk pengetahuan semua, mungkin semua orang memang pandai beri salam. Assalamualaikum kan? Assalamualaikum. Tapi sekarang kita nak ketengahkan ada 3 cara untuk beri salam. Okay, ada 3 cara untuk beri salam. Kita haraplah bila ada kelas-kelas macam ni, kelas yang bakal kita adakan mingguan, masing-masing ada nota, boleh catat dan jadikan ada satu buku, walaupun buku kecil. Mana buku contoh saya? Tak ada kat sini. Okey, buku kecil, nota bahasa Arab. Saya pun siap ada buku sendiri ni. Kalau di Malaysia saya tak tahu lah. Malaysia, Singapura masih ada tak yang buku 555 ya? Buku yang kecil. Tak kisahlah. Kalau ada boleh jadikan, itu pun cukup lah insya-Allah. Okay, jadi untuk pengetahuan anda semua, kita ada 3 kita ada 3 cara untuk beri salam, iaitu itulah kita nak ajar sekarang ni. Kita tak nak dulu, ada 3 cara dan saya akan petikkan salah satu ayat daripada Al-Quran yang menceritakan ayat daripada Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan untuk beri salam dan jawab salam dengan cara yang macam mana. Okey, dalam ayat Al-Quran, petikan dari surah An-Nisa ayat ke-86. Okay, dengarkan ayat yang saya akan bacakan. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Okey, baik. Kita dengarkan maksudnya. Dan apabila kamu diberikan penghormatan, wa idza huyyitum bitahiyyatin, dengan sesuatu ucapan hormat, iaitu beri salam lah kan, ucapan salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya atau balaslah dengan cara yang sama. So,
pelajaran kita hari ini adalah berkaitan dengan beri salam dan jawab salam. Dan kita nak tengok apa maksud dalam ayat Quran ni. Allah menyuruh kita atau menggalakkan kalau orang beri satu penghormatan, satu salam seperti salam, kita sebaiknya ucapkan dengan yang lebih baik daripada salam itu, cara pemberian salam, atau kita jawab yang setaraf dengan dia. Okey Ustazah Fatin. Okey, kita dah masing-masing dah mula. Okey, baik, kita tengok Ustazah Nazatul Naina, dia kata surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 86, betul? Okey, saya sedang mencantik cikgu, kata Siti Zabadia. Bagus. Rest assured thumbs up. Ni rest assured thumbs up. Tapi nama dia? Yes, thumbs Ratu. up. Ratu. Okey, saya pun ada buku sendiri, dah siap menunggu je. Bagus. Ustazah Nurul Ashika pun ada lagi buku 55. Saya buku nota dia. Buku pun, kertas kosong pun, yang penting kita ada catatan supaya tak lupa. Okey, kita ingin bersantai-santai, dengarkan walaupun saya tak apa, saya pakai niqab ke macam, tapi dengarkan cara sebutan. Saya nak beri salam dan Ustazah Fatin akan menjawab salam. This is round 1 yang mana saya beri salam dan Ustazah Fatin akan menjawab salam dalam kira kita panggil macam mana? Yang sama darah dulu yang setara, yang sama. Yang setara, bukan round 2 nanti kita akan beri salam dan Ustazah Fatin akan jawab salam yang lebih baik. Itu cara dia macam mana? Okey, first sekali. Yang pertama sekali. Okey, baik. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam. Okey, baik. Assalamualaikum. Okay, kita kalau bercakap dalam bahasa Arab, okay, sekarang nak fokus pada lahjah Arab, bukan cakap bahasa Arab. Cakap bahasa Arab, siapa-siapa yang belajar bahasa Arab pun boleh cakap Arab, tapi kita nak keluarkan lahjah dia, lahjah. Okay, so bila kita cakap pasal Assalamualaikum, yang penting Assalamu, macam saya ajar Quran lah kan, lam 2 harakat. Assalamualaikum, ain tu. Ain penting, betul tak Ustazah Fatin? Hak dia. Bagi hak dia. Hak, ain. Huruf bahasa orang Arab ni kan Ustazah Fatin, betul tak? Bila kita belajar, kita rasa yang paling sedap, huruf yang paling sedap ada pada orang Arab adalah huruf ain. Betul tak? Kena orang pakai ain. Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi ain tu kena tekan juga. Antum nak dapatkan kecantikan cakap Arab, ain tu kena cantik. Assalamualaikum. Dan kalau dalam belajar tajwid Ustazah Fatin dalam Al-Quran, ya bila mati kemudian sebelum dia baris atas, dia jadi mad lin lah, lembut. Alaikum. Jadi memang orang Arab sini pun kalau cakap Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia punya lahjah tu dengar lagi. Yes. So semua yang di rumah cakap Assalamualaikum. Jadi next time kalau ada orang Arab datang Malaysia, jangan sapa dia Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cakap Arab. Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Okay, itu dia. Kalau dalam tulisan bahasa Melayu dia macam inilah. Assalamualaikum. Ain kita selalu letak apostrophe sebelum A dia. Alaikum. Okay, Assalamualaikum. Okay. Dan kita punya first step untuk Assalamualaikum sahaja. Kita boleh jawab dengan Waalaikumsalam. Tu waalaikum. Okay, Waalaikumsalam cara jawapan dia. Waalaikumsalam. Dia akan emphasize dengan huruf ain dia. Dia akan tekankan Waalaikumsalam. Kan betul tak Ustazah? Iya. Okay. So dalam bahasa Melayu dia ejaannya Waalaikumsalam. Okey, siapa yang catat boleh catat. Boleh catat dan intonasi dia lah, betul tak? Intonasi dia agak lembut Ustazah Fatin bila orang Arab ni beri salam. Sekali lagi Ustazah Fatin, mungkin ramai nak dengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam tu kalau nak lahjah Arab ni. Okay. Kalau Melayu punya, kita ketuk pintu ke, kita sapa orang ke, Assalamualaikum. Kan? Betul. Kita orang Melayu, kita dah lah salah tajwid dia Ustazah Fatin. Salah tajwid tu. Alaikum tu
jadi alaikum. Berapa harakat dekat Patutnya kum. Kum je. Satu lagi dia tak guna yang sebenarnya Assalamualaikum. Kum. K-U-M. Tapi orang Melayu kita Assalamualaikum. K-O-M. Jadi O kan. Kalau kita ketuk pintu ketuk pintu. Kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah menyalahi kita punya intonasi, kita punya tajwid. Yes. Jadi lagi satu kita punya huruf ain lah. Huruf ain kita kan. Kita tak emphasize, kita cakap assalamu alai. Even kalau jawab salam pun wa alai. Kan? So dekat situ yang kita kena tekankan wa alaikumussalam. Kalau kita jawab salam, macam mana pula Ustazah Fadil kalau jawab salam orang Melayu kita? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey lah, at least boleh terima lah juga. Waalaikumsalam. Adalah alasan sebab salam tu kalau kita stop, dari segi tajwid dia jadi apa? Dia panjang. Dua harakat ke, nak 4 harakat ke, nak 6 harakat, tak kisahlah. Waalaikumsalam. Tapi ain dia ada sangat. So sekali lagi antum semua jadi kalau kita nak Arabkan kita punya Assalamualaikum, tak boleh Assalamualaikum. Satu O salah, lepas tu dia punya panjang, padahal kum sahaja dia jadi kum kan. Jadi kenalah Assalamualaikum. Jangan jawapan. Apa dia Ustazah Fatin jawapan dia? Waalaikumsalam. Macam tu cara lahjah. Okay, so kita go to the next step. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, itulah dia. Kita jawab tu. Kita jawab ikut setara dengan apa yang orang beri salam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Jawapan dia Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, kita cuba lihat di sini. Tadi Assalamualaikum dah settle. Okay, saya lupa. Anda semua boleh share supaya ramai lagi dapat manfaat. Even kanak-kanak pun mesti suka cara nak ajuk-ajuk jawab salam ni kan. Kita memang kalau nak cakap nak ada lahjah Arab ni, kita memang kena mengajuk. Kita ejek-ejek atau ajuk Arab kan, baru kita boleh dapat lahjah Arab. Okay, so wassalamualaikum warahmatullahi. Ra tu kena tebal. Jangan warahmat. Jangan warah. Jangan orang kita kalau ada nama Rahmat panggil rahmat kan. Tapi sepatutnya warah dan ha tu kena ha yang apa? Ha pedas, ha spicy. Yes. Ha. Yes, ha macam tu Ustazah Fatin. Warahmatullah. Okay, waalaikumsalam. So dalam bahasa Melayu dia Assalamualaikum warahmatullah. Ha tu kena keluar. Rahmah. Jangan so instead of R-A actually R-O kan. Jadi warahmatullah. Dia ibaratnya macam tu lah. Kita dalam ibaratnya betul. Tapi kerana ra tu tebal jadi macam warahmatullah. Okay. So tadi jawapan waalaikumsalam warahmatullah dan ini dia punya bahasa Melayu dia. Warahmatullah. Okey baik, kita buat sekali lagi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Kemudian yang ketiga dengan ucapan dan jawab yang setara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebab tengok dia punya tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab apa? Assalamu 2 harakat. Warahmatullahi. Lahi tu kan Allah, kalimah Allah 2 harakat. Wabarakatuh. Jangan ya kalau kita cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kadang-kadang ada orang boleh ucapan dekat depan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia macam tak berapa kearaban. So nak dapatkan lahjah Arab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi jawapan dia macam mana? Dia punya harakat. Yes.
Okey, baik. Sekarang kita akan sentuh dengan wabarakatuh. Cuba tengok tulisan dia. Wabarakatuh. Ba tu mulut kita terbuka aja. Ro. Cuba Ustazah Fatin. Wabarakatuh. Mulut Wabarakatuh. Yes, mulut Ustazah Fatin senyum bila sebut ro tu baru tebal. Okay? Ro, so dia akan muncung sikit ke depan. Wabara. Dia agak muncung tapi taklah muncung habis, dia macam separuh muncung lah. Dia separuh muncung. Yes. Wabarakatuh. Okay. So, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So, dia punya kekemasan tu lah. A, I, U tu kan kalau kita nak dapatkan lahjah Arab. Okay. So, kita cuba tengok macam mana kita yang penonton. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam Ustazah daripada Siti Amstio katanya kalau kita jawab salam dengan sebutan waalaikumsalam adakah salah? Sebab di sini Ustazah waalaikumsalam. Yes. Sebenarnya yes sebab waalaikumsalam kita tengok macam mana jawapan waalaikumsalam. Yes, kalau dalam bahasa Arab yang betul, kita jawab waalaikumsalam. Dia adalah dia punya dari segi nahu Arab dia semua kan Ustazah Fatin. Waalaikumsalam. Sebab bila kita macam assalam in English kita kata maknanya assalam. Yes. Kita spesifikkan kesejahteraan tu. So sebenarnya kalau bahasa Melayu kita memang cakap kalau orang Melayu waalaikumsalam. Salam tu dah jadi umum kan? Yes, jadi umum dari segi grammar dia. Yes. Kalau salam, kalau salam sahaja dia jadi sejahtera. Kalau assalam dia jadi sejahtera itu. So dia lagi spesifik. Yes. Sebenarnya kalau ikutkan dari segi grammar yang betul adalah assalamualaikum waalaikumsalam. That's why kita kata kita nak belajar bahasa Arab, lahjah Arab. Okay. Jadi yang betul adalah waalaikumsalam. Tapi kalau kita jawab waalaikumsalam tak salah kan? Kita still jawab bagi kesejahteraan pada orang dari segi grammar sahaja. So dia bukanlah kesalahan yang besar. Okey, Ustazah Nuraini Amil Hairani. Ustazah macam mana pada yang memberi salam dengan tambahan ta'ala? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, tambahan-tambahan ini tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Selagi mana kita beri penghormatan, beri ucapan kan Ustazah Fatin? Kita beri ucapan ke, kita nak tambah dengan doa-doa lagi ke pun tak ada masalah selagi mana dia dalam satu bentuk ucapan penghormatan pada orang lain. Yang tak boleh kita buat apa? Kita mengecam, mengeji, itu yang tak boleh. Okey. Ustazah Nazatul Naina kata Alhamdulillah suka penyampaian Ustazah Salimah dan Ustazah Fatin, easy to follow. Alhamdulillah. Yes, terima kasih. Ustazah Nurina, mana tadi? Ustazah Rosni kata Waalaikumsalam. Kelas bahasa Arab ke? Masuk kelas lambat pula. Ya, kelas bahasa Arab ni. Arab. Yes. Kita tengok lagi ada soalan dari penonton kita. Ustazah Ruhaina Isnin. Ustazah kadang-kadang beri salam pun salah. Assalamualaikum. Nanti kita akan cakap Assalamualaikum. 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 Betul juga. Kalau kita beri, kalau itu bahaya juga kan Ustazah Fatin. Kalau kita beri salam yang mana tak ada makna sejahtera, Assalamualaikum. Contoh. So kadang-kadang ada juga yang kata Assalamualaikum kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum bahaya. Ustazah Fatin, Assalamualaikum memang bahaya. Nak tahu tak apa bahaya dia? Yes, okey saya akan beritahu. Dulu orang Yahudi kan, orang-orang yang bukan Islam, mereka ada beri salam. Mereka juga nak beri salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang mereka sengaja nak sembunyikan perkataan assalam tu. Assalam maknanya sejahtera. Tapi dia short form jadi assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum means matilah kamu. Mati ke atas kamu. Then bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar benda tu, apa Rasulullah sebut? Waalaikum.
Okey? Okey, waalaikum saja. Dan ke atas kamu maknanya mati. So maknanya kita memang kena betul-betul sebut assalamu. Assalamu tu jelas. That is very important. Assalamu. It's Because important. it's very important because dia dia mewakili apa, kesejahteraan. Kita doakan Ya, dia menukar makna dia kan. So kalau saya dah cakap tadi assalamualaikum, it's the same as yang tadi Ustazah Fatin cakap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yes. Sam, S-A-M, sin alif mim dalam bahasa Arab means mati. So siapa-siapa next time ada anak buah kita ke siapa-siapa ke, Assalamualaikum mati kan. Kau cakap baik-baik. Sam tu maknanya mati. Okay, so jelas. Alhamdulillah kita baru mula. Okay, so next step. Okay, second round. Second round kita akan saya akan mula semula daripada awal, beri salam pada Ustazah Fatin dan Ustazah Fatin sekalian yang kali ini akan jawab dengan lebih baik, dengan jawapan yang lebih baik. And saya rasa dalam ayat Al-Quran, kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diberi satu penghormatan ucapan salam, maka jawablah. First kali Allah dahulukan apa dia punya ucapan? Jawablah dengan lebih baik ataupun yang setara dengannya. Jadi sebenarnya yang Allah nak kat sini kita jawab yang lebih baik dulu. Tapi kalau kita jawab yang setara dengannya pun tak mengapa. Tapi kalau siapa yang orang cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia jawab Waalaikumsalam. Itu memang tak. Memang tak digalakkan, Allah pun tak galakkan, dalam hadis pun Rasulullah tak galakkan, tak jadi contoh macam tu. Jadi itu yang tak boleh. So sama ada kita jawab yang lagi baik ataupun yang setara dengannya. Okay, Ustazah Fatin, now kita akan jawab round 2 yang lagi baik lah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia cara jawapan. Maknanya kalau saya bagi salam kat Ustazah Fatin, Assalamualaikum, dia akan jawab yang lagi baik. Dan ini yang lagi Allah suka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, so kita cari jawapan, cara sebutan, belajar Arab semua dah tahu kan. Assalamualaikum. Okay, beza ya Ustazah Fatin, orang Arab ni dia akan panjangkan dekat Assalamualaikum. Tapi orang kita Assalamualaikum. Kom dia yang panjang. Tak ada kaf waw mim pun. Okay, macam mana kalau saya bagi salam yang Assalamualaikum warahmatullahi pula? Kita tengok apa jawapan Ustazah Fatin. Okay, ya Fatin, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, so maknanya jawab lebih baik daripada yang dah diberi. Yes, maknanya kalau kita beri Assalamualaikum warahmatullahi, orang yang jawab tu nak jawab lagi baik, dia tambah yang wabarakatuh. Okay, so settle kat sini. Tapi Ustazah Fatin, kita selalu sampai setakat wabarakatuh je. Lepas tu, kalau saya bagi jawab salam yang dah penuh, kita tengok ada jawapan dia. Ada. Okay, kita tengok apa yang Ustazah Fatin akan jawab. Ya Fatin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Okay, subhanallah. Itulah extra dua lagi perkataan. Yes. Tapi ini nak menunjukkan memang dah sampai habis beri salam pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap ada jawapan yang lagi baik daripada tu yang kita nak bagi pada orang yang berikan salam. So sebenarnya wa maghfiratuhu wa ridwanuh ni ada terdapat dalam hadis tau. Okey, apa kata kita dengarkan, apakah hadisnya? Baik, dalam sebahagian riwayat ada disebutkan penambahan wa maghfiratuhu dan juga wa ridwanuh. Antaranya yang dinyatakan oleh Ibnu Sunni dalam kitabnya daripada riwayat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Kana rajulun yamurru bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Assalamu alayka ya Rasulullah fayaqulu lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
Wa'alaikassalamu warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Maksudnya, terdapat seorang lelaki berjalan berdekatan dengan Nabi SAW sambil berkata, salam sejahtera ke atas engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab kepada lelaki tersebut, ke atas engkau salam rahmat Allah, keampunannya serta keredaannya. Okey, namun saya nak bagi tahu, namun riwayat tersebut adalah dhaif oleh ahli hadis. Yang dhaifkan ahli hadis seperti Ibn Al-Qayyim, kemudian Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani juga mengatakan bahawa sanadnya bermasalah. Okey, so dalam hal ni kalau sama ada hadis ni dhaif atau bermasalah, tapi dalam hal ni kita boleh mengamalkan bukan kerana hadis tu, tapi kerana kita nak jawab salam tu lebih baik daripada apa yang orang beri salam. Kepada kita. So okey, untuk penonton semua sama-sama kita cuba ucapkan wa maghfiratuhu wa ghain. Ghain tu kena tebal. Kan saya pernah ghain yang dekat tempat buang tahap tu. Maghfirah, ra tu kena tebal. Maghfiratuhu yang bermaksud keampunan. Wa ridwanuhu, ridwan. Huruf dad kalau mati, ni balik pada kelas tajwid balik. Dad kalau mati tidak ada qalqalah, bukan waridwanuhu, salah. Warid ni lidah, tepi lidah kanan kiri ni. Ridwa. Sebutan dia waridwanuh. So jawapan dia sekali lagi, wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Ni kalau orang tak sampai nafas pun tak ada masalah curi nafas sebab dia bukan baca Quran. Betul. Okay. So kita tengok tulisan dia dalam bahasa Melayu. Ejaan dia sama ni tetap orang terkia-kia nak tulis nota kan. Itulah dia. Saya dah sediakan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat short form je, WRWB warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu, MAGH, maghfiratuhu wa ridwanuh. Ingat tak ada warida. Rida tak ada. Ridwanuh. Wa dua harakat. Itulah dia cara jawapan yang lebih baik. Okey, Ustazah Fatin, jom kita tengok apa kata kita punya penonton. Atau Ustazah Fatin ada tambahan mungkin? Kita rasa kita kena cakap pasal makna dia juga sebab makna dia sangat penting untuk kita sebab kita tahu kita nak sampaikan kepada another person kan. Jadi bila kita faham makna tu, insya-Allah kita lebih menghayati salam yang kita beri. Yes, betul. Salimah. Saya akan, okey baik, jawab kata Ustazah Fadilah Nurdin, jawab salam lebih baik dari yang memberi salam. Betul, tepat sekali. Yes. Ustazah Rafi'ah kata, Ustazah Salimah dan Ustazah Fatin boleh tak juga kelas jelaskan maksud dalam bahasa Melayu? Betul, sama, betul apa yang kita nak buat. Ustazah Nazatul kata, Masya Allah muka Ustazah Fatin familiar, mungkin terserempak dekat umrah Disember dulu. Wow. Mungkin. Okey, Ustazah Zubaidah tanya, kelas online ni ada hari-hari ke? Start jam berapa? For the time being, kita baru nak start saja. Tapi insya-Allah kita akan adakan mungkin 2 kali seminggu, at least 2 kali atau 3 kali seminggu. For now, kalau dah siap kita punya time frame, kita dah sepakat waktu, maybe kita adakan Ustaz pula. Yalah, Ustaz akan buat banner, poster dan saya akan post di dalam page Ustazah Salimah Hasim ni So nantikan poster kita hari apa yang kita nak adakan tetap. Mungkin kita ambil 1 hari dalam weekdays, 1 hari lagi dalam hujung minggu, insya-Allah. Okay, so apa kata kita terangkan makna dia, Ustazah Fatin? Okay, saya akan bagi tahu makna dia dalam bahasa Melayu. Baik, yang pertama sekali, Assalamualaikum yang bermaksud sejahtera ke atas kamu. Okay, Ustazah Fatin, in English? Okay, in English, Assalamualaikum, it will mean Assalam, peace, alaikum, be upon you. Yang ni, peace be upon you. Okay, thanks. Okay, next kita akan pergi ke Assalamualaikum warahmatullah.
Itu maknanya Assalamualaikum tu tadi sejahtera, alaikum ke atas kamu, warahmatullah dan juga rahmat Allah. Maknanya kita doakan dua, sejahtera dengan rahmat Allah ke atas kamu. Okay, Ustazah Fatin, in English. Jadi kita kata Assalamualaikum, peace be upon you, warahmatullah. Rahmah means the mercy of Allah. So we are praying for the other person, peace upon him, and also Allah's mercy upon them. So that is two important things for us to understand when we are saying it. Yes, okay. Next, inilah dia, the last cara beri salam. Okay, cara yang terakhir beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita akan doakan 3 benda. Assalamualaikum, which means kan sejahtera ke atas kamu, warahmatullah, rahmat Allah ke atas kamu juga lah makna dia, dan juga wabarakatuh dan keberkatan. So kita akan sekaligus doakan sejahtera, rahmat dan keberkatan ke atas kamu. Okay, Ustazah Fatin? Yes, okay. So like Ustazah Salimah said just now, we are praying 3 things for the other person. Assalam, the peace upon the person, warahmatullah, Allah's mercy upon them, and wabarakatuh, barakah means the blessings of Allah upon this other person that we are saying to. So these are the 3 things. Yes, ini sampai setakat ni je lah kita punya beri salam. But kita ada jawapan yang extra kan? Extra, okay. Tambahan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Okay, so Waalaikumsalam ni sampai 5. Okay, Waalaikumsalam, ke atas kamu sejahtera, warahmatullah rahmat, wabarakatuh berkat, wa maghfiratuhu pengampunan, keampunan dari Allah, wa ridwanu dan keridaan dari Allah. Okay, Ustazah Fatin, can you translate it? Okay, so I repeat the 3 things balik. So first, salam, peace, rahmah is the Allah's mercy, and wa barakatuh is Allah's blessing. Maghfiratuhu, pengampunan yang Allah's forgiveness upon the other person. And the 5th, you are the one who, keredaan Allah, meaning Allah's satisfaction upon the other person. Yes, Masya Allah, Alhamdulillah. So, dengan makna yang kita tahu ni, so next time jangan hi, bye, okay? Okay, tak apa. Even the paling pendek pun, Assalamualaikum, ucapkanlah. Jumpa orang, Assalamualaikum. And next time, don't say Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu yang penting, panjang, kum tu pendek, K-U-M. Assalamualaikum. Nanti orang kata, pelik engkau ni, tiba-tiba engkau baru balik daripada negara Arab ke ni? Tak apa, because that is how it should be. Inilah. Pronounce. So, Assalamualaikum, paling, walaupun jangan hi, bye. Kalau nak hi, bye pun, it's after salam. Kan, lepas salam. Assalamualaikum, hi. Hai, Assalamualaikum, mesti ada salam. Dan kalau kita nak dah berpisah, okay, bye, Assalamualaikum, have to have that Assalamualaikum juga. So memang kita sebab pemberian salam. Always praying for the other person. Yes. Okay, so dari segi hukum pula lah very ringkas sebelum kita akhiri kita sesi live pada hari ini. Secara ringkasnya, hukum beri salam tu macam mana? Hukum beri salam adalah sunnah mustahabbah. Okay, maknanya sunat yang sangat digalakkan walaupun tak wajib. Okay, tapi dia adalah sunnah. Tapi kalau orang dah beri salam, wajib jawab salam. Sama ada nak jawab secara ringkas, sama, ataupun yang lagi baik, tapi hukum dia wajib jawab salam. Tapi Ustazah Fatin, kalau ada lah, kadang-kadang kita kat Malaysia biasalah a group of boys, kadang-kadang diorang lipat-lipat, Assalamualaikum, tak jawab salam dosa. So awak suka, aduh. Memanglah. Okay, so time tu macam mana kita nak jawab salam? Jawablah, tapi kita jawab dalam hati je. Dalam hati lah. Kita putar suara pelan je lah kan. Maknanya
Okay. Maksudnya dalam sini, dalam situasi beri salam dan jawab salam yang boleh menimbulkan fitnah, jangan beri salam, jangan jawab salam. Okay, maknanya contohlah biasalah colleagues pergi kerja sama-sama, kadang-kadang masuk dalam apa? Dalam lift. Kat lift berdua je kan. Lepas tu dia rasa macam nak beri salam ke apa dia kan. Assalamualaikum. Dan kalau kita cakap Waalaikumsalam. Dia dah mula dah timbul bibit-bibit fitnah kat situ. So dalam hal macam ni baik kita elakkan. Okey, satu lagi, macam mana kalau sebab kita sekarang di Malaysia, Singapura hidup dalam rakyat majmuk, maknanya kita ada orang yang bukan Islam, non-Muslim dengan orang Islam. Macam mana kalau orang non-Muslim beri salam kat kita? Assalamualaikum. Dia pun pandai apik-apik contohlah nyonya-nyonya kat kedai very friendly. Assalamualaikum. Ada. Okay, Assalamualaikum. Betul. So macam mana cara kita nak jawab? Okay, ini penting semua untuk Singaporean, Malaysian. Rasulullah pun dah ajar cara kita nak jawab salam pada orang yang bukan Islam. You just mention wa'alaikum and that's enough. Wa'alaikum sahaja. Okay. So kita tak perlu nak beri salam pada orang kafir. Tapi kalau ada orang kafir yang beri salam ke atas kita, kita jawab wa'alaikum sahaja. Wa'alaikum. Boleh. Tapi kita jawab wa'alaikum. Okay. So apa lagi? Kita tengok macam kalau ada soalan daripada penonton. Kalau tak ada kita boleh boleh end kita punya live. Ustazah, kalau Ustaz anak mami ada tanya, kalau orang bukan Islam beri salam haruskah kita sambut? Yes, kita sambut dengan kita sambut dengan wa'alaikum. Yes, wa'alaikum saja. Ustaz Mansur, boleh tidak gambar tak boleh dengar suara? Boleh dengar suara. Boleh tengok di pejabat. Di pejabat. So tak kalau Ustaz Mansur kita cakap ni. Yeah. Kalau Ustaz Mansur ada earpiece ke apa, bolehlah dia dengar kan? Okey, kejap saya. Okey. So, kita tengok lagi komen. Jika orang bukan Islam yang beri salam, kita jawab wa'alaikum sahaja. Betul. Okey. Waalaikumsalam makna selamat. Okey, ahlan wa sahlan Ustazah Zaidah Jamaluddin. Kita dah last lah ni. Nanti boleh tengok balik daripada awal. Very interesting belajar pasal cakap salam. Beri salam hukum sunnah. Jawab salam hukumnya wajib. Yes. Lepas tu ada sejahtera, rahmat, keberkatan, pengampunan, keridaan ni yang wa maghfiratuhu wa ridwan. Walaupun dia punya hadis-hadis yang dhaif, tapi kita boleh nak amalkan because bukan sebab hadis tu, sebab kita nak jawab salam yang lagi baik daripada yang diberikan salam tu. Baik. Okey, kita tengok kalau ada soalan lagi. Terima kasih. Punchline mengorat. Mengorat apa tadi? Okay, Hana Zaini the girls watch. Okay, Hana Zaini get the girls to watch this. Okay, tag orang share. Okay, so kita dah. Yes. Kalau menulis salam, boleh ke tulis wassalam je Ustazah? Ni saya nak perlu, kalau macam ni saya tengok, saya akan tengok pada jawapan ni yang lebih arif, mufti-mufti ke apa. Okay, InsyaAllah nanti kita akan beri jawapan atau kita akan find out. Lepas tu kita akan beri jawapan dalam kita punya next live session dalam kelas bahasa Arab kita. Kelas bahasa Arab kita nama apa? Belajar lahjah Arab. Belajar lahjah Arab. Okey, terima kasih kerana luangkan masa. Ya, betul. Jawab dalam hati kalau lelaki yang kita tidak kenal beri salam. Elakkan daripada jawab kuat-kuat. Betul, sihir menggunakan salam bila dijawab. Ada juga ya. Ya. Ustaz Salim tanya bagaimana pula kalau lazimnya orang tulis salam sahaja dalam SMS. Ini sebenarnya isu ni ada juga yang diperbahaskan. InsyaAllah saya akan find out lebih lanjut. Daripada fatwa lebih baik kita akan ambil jawapan-jawapan daripada orang yang lebih berpengetahuan. Ustazah Aisyah Samidi, Ustazah kalau SMS pertanyaan Assalamualaikum nak jawab ke? Okey, yes, perlu jawab sebenarnya. Tapi kita tengok dari segi hukum, kita akan bentang pada next live. Baik, Alhamdulillah. Okay, terima kasih kepada semua penonton yang bersama-sama dengan kita. Saya tengok dekat atas tu ada banyak macam-macam emojis keluar. Ada yang like, ada yang love, yang gelap pun ada, yang Masya Allah. Yang marah pun ada dengan kelas bahasa Arab kita. Saya pun tak tahu. Kenapa?
Jadi insya-Allah semoga anda semua dapat manfaat daripada satu kelas kan. Walaupun simple, walaupun hanya salam, beri salam dan jawab salam dan banyak lagi input-input kita daripada segi hadis, dari segi hukum dan sebagainya. InsyaAllah semoga anda semua terhibur dan kita akan cuba setkan kita punya kelas bahasa Arab mingguan macam mana time dia, dan kita boleh sama-sama dapat manfaat daripada kelas ni. Okey Ustazah Fatin dan semua penonton, insyaAllah kita jumpa lagi, dan petang ni seperti biasa kalau tak ada masalah, tak ada aral, kita akan kelas petang 4.30 di Saudi, 9.30 malam di Malaysia dan Singapura. Indonesia 8.30 malam lah kelas ruqyah kita, insyaAllah. Dan semoga semua dalam kebaikan. Kita terus stay bersama saya Ustazah Salimah Hasim dengan hashtag kita, sampaikan walau satu ayat manfaat untuk umat, dan hashtag terbaru insyaAllah kita cakap Arab. Okay, so Assalamualaikum. Salam sayang buat sama dari Makkah Al-Mukarramah dan Ustazah Fatin dari Jeddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.